mesti sign Chang Li Kang. Tak apa, negara sekarang ni dunia tanpa sepadan, ya, secara tak banyak lah ni. Kemudian Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga iaitu Nancy Shukri. Nancy terlalu lama dalam kabinet, saudara. Dia pernah pegang jadi menteri di Kementerian Pelancongan Maju. Dan hari ini saya melihat beliau diberi tanggungjawab untuk menjaga hak ehwal wanita, pembangunan wanita. Memang pun di Sabah dan Sarawak khususnya. Saya menekankan kali ini, Sabah dan Sarawak, warga di Sabah dan Sarawak terlalu banyak menderita. Sebab mereka tidak dapat merasai pembangunan yang dibawa, yang kita bangunkan. Jadi, Datuk Sri Nancy Shukri harus menangani permasalahan ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, saya harap, ini Datuk Saifuddin Ayub, jangan ulangi masalah yang lalu-lalu. Jangan terikut-ikut perangai Alexander Natalinggi sehinggakan harga barang tak terkawal. Tak payah nak kira ikan di laut apa semua. Tak perlu dah. Secara bertanggungjawab untuk memastikan harga barangan di pasaran dapat dikekalkan seboleh mungkin. Kalau anda boleh merendahkan, this is your success. Datuk Saifuddin Ayub, anda ahli parlimen bagi kawasan Kulai, rakyat menanti sentuhan anda. Anda asal daripada Tanjung Piai. Kita tahu beliau datang daripada luar bandar. Tangani masalah ini. Datuk Saifuddin Ayub. Dan beliau adalah sebagai timbalan Presiden Parti Amanah. Beramanahlah dalam menangani kementerian ini. Kementerian ini penting. Sebab ini soalnya menyentuh soal derita rakyat. Dan anda diberi tanggungjawab begitu penting. Anda bersama dengan Abang Mat. Abang Mat jaga Kementerian Pertanian dan anda menjaga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Dua kementerian ini disatukan seolah-olah diletakkan di bahu Parti Amanah. Rakyat sedang menanti apakah sentuhannya. Ini bukan main-main ni. Sebab harga barangan di pasaran terlalu mencekik kehidupan rakyat. Jangan, sudah-sudah. Dah harus dipikirkan bagaimana kita mempunyai makanan yang secukupnya. Jangan lagi kita membiarkan kartel-kartel, orang-orang tertentu bermahaja lela mengaut keuntungan di atas penderitaan rakyat. Saudara, Firdaus Kek Ishak dia kata 600 bilion itu kita serahkan pada Datuk Saifuddin Nasution. Kemudian Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Undang-Undang memanglah orang yang pakar, orang yang mewujudkan ataupun mencadangkan adanya anti hopping law ataupun undang-undang anti lompat, iaitu Datuk Azalina diberi jawatan menjaga soal-soal badan kehakiman. Tapi ini bukan untuk mencampuri urusan mahkamah, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan agar rakyat yakin kali ini undang-undang di negara kita ini bukan undang-undang rimba. The Black Belt Lady, Datuk Azalina ni dia ada black belt, saudara. Dan dia akan berpencak dengan para peguam, bersama dengan hakim-hakim dan sebagainya, bagaimana mahu meletakkan kembali bahawa negara kita ini ditangani sektor judiciary-nya. Ini pembagian kuasa, saudara. Eksekutif, legislatif dan judiciary. Maka beliau harus bertanggungjawab meningkatkan bukan hanya persoalan undang-undang sivil, tapi juga undang-undang mahkamah syariah. Memang ada Kementerian Jabatan Agama Islam, tapi semua itu duduk di bawah Jabatan Hak Ehwal Undang-Undang. Datuk Azalina, saya merasakan itu jawatan yang bertepatan. Memang dia pakar undang-undang. Kemudian Menteri Sumber Asli Nek Nazmi, orang Kelantan yang duduk di Kuala Lumpur. Beliau harus mengkaji apakah. Sahabat, saya masih lagi live. Saya akan telefon anda semula. Terima kasih, minta maaf. Banyak call saya. Itu tak boleh tengok dia telefon lagi, yang lain lagi. Kemudian Nek Nazmi menjadi Menteri Sumber Asli. Sumber asli ini termasuklah soal hasil bumi kita sekarang. Sumber-sumbernya macam timahnya, hasil getah dan sebagainya. Kemudian itu saudara Nek Nazmi, Menteri Pembangunan Usahawan untuk anak-anak muda, sesuai lah. Iwan Benedict. Saya melihat mungkin tumpuan
kerajaan perpaduan kali ini banyak kepada Sabah dan Sarawak. Sebab kementerian-kementerian yang menyangkuti soal pembangunan anak-anak muda ini nampak gayanya macam pembangunan usahawan ni diberi pada Iwan Benedict. Sebab di Sabah tu saya melihat sekarang ni memanglah negeri yang sebagaimana tulisan saudara Musli Oli dalam bukunya saya baca, negeri kaya raya tapi rakyat menderita. Dia perlu dibangunkan usahawan-usahawan negara kita, khususnya di Sabah dan di Sarawak. Kementerian Luar Negeri ini diberi pada mantan Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Zamri Abdul Kadir. Beliau bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Orangnya dia tahu berbicara bahasa Arab dengan baik. Bolehlah sebagai Menteri Luar, dan kita nak menangani bagaimana hubungan kita di peringkat antarabangsa kita dengan negara-negara Timur Tengah, negara Eropah, negara Amerika. Dan sebagai bekas orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sesuai untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Ini juga diberi pada Siswa Agung Barisan Nasional, saudara. Kementerian yang bukanlah kementerian cap ayam. Tapi kita tak mahu lagi lah berlaku sebagaimana yang lalu. Apa yang terjadi? Habis kena tembak, dah meninggal dunia jam 2.30 petang. Tiba-tiba Menteri Luar Negeri ada bersama dengan Perdana Menteri. Dan boleh hantar pula ucapan semoga recover soon. Satu benda yang memalukan kita. Orang dah meninggal pun diharapkan supaya segera sembuh. Ini yang berlaku waktu Saifuddin Abdullah dulu jadi Menteri Luar. Dia berada di sisi yang Perdana Menteri. Saya haraplah agar kementerian ini banyak berhubung dengan para diplomat serta menyantuni pemimpin-pemimpin besar negara luar untuk kita menangani kemasukan pelabur-pelabur dari luar yang akan diusahakan oleh Tengku Zafrul. Ini saudara. Kemudian saya melihat Menteri Pendidikan Fardina Siddiq. Fardina Siddiq ini daripada PKR. Ini tentang anak-anak yang di peringkat belum masuk ke pengajian tinggi. Dan kita mengharapkan tidak mahu lagi lah sekolah-sekolah. Saya tumpukan di Sabah dan Sarawak juga, saudara. Di Semenanjung tak ada masalah dah. Cuma kadang-kadang di Semenanjung ni banyak sekolah tapi murid tak banyak. Tapi di Sabah dan Sarawak sekolah-sekolahnya dalam keadaan kedaifan. Jadi saudara Puan Fardina Siddiq, eloklah peringkat awal ni pergilah ke sana. Sebab itu dalam manifesto UMNO Barisan Nasional ini kita dapat laksanakanlah, sebab UMNO tidak mendapat jadi kerajaan yang dominan. Kita menjanjikan agar setiap pelajar-pelajar khususnya anak-anak murid di sekolah rendah ini diberi tab ataupun komputer riba. Tak ada lagi lah bawa buku yang berat-berat. Jadi saya mengharapkan agar Fardina Siddiq ni dapatlah berbincang dengan Presiden UMNO berhubung dengan manifesto. Tak silap saya itu juga ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Laksanakanlah. Memang sebagai parti yang semua parti hari ini tak boleh melaksanakan manifesto mereka sepenuhnya. Kerana semua parti itu kalah dalam menang, menang dalam kalah. Kalau dia dominan dapat melebur kerajaan parti itu, maka dia perlu melaksanakan manifestonya. Yang ini kalau tak laksanakan manifesto punya, orang tak boleh marah. Cuma saya mengatakan kerana keberadaan anda di dalam kabinet pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, laksanakanlah sebahagian apa yang pernah anda lafazkan. Dan saya mengharapkan agar ahli parlimen yang lain bantulah. Kalau dari pembangkang tu, berilah pandangan yang baik, bukan hanya sekadar membangkang. Kalau tak nanti jadi macam kena tompel. Asyik duk bangkang aja sampai bila nak selesainya. Ingat dalam filem Anak Bapa. Kita tak mau parlimen kita jadi begitu, saudara. Untuk Menteri Perpaduan, Ago Dagang. Ini Ago Dagang ni memang special orangnya, saudara. Dia dari Sarawak. Perlulah dijalinkan antara hubungan antara rakyat Sabah, rakyat Sarawak dan di Semenanjung. Dan ini diberi pada Ago Dagang amat bersesuaian. Dan Menteri Agama ini penting saya lihat diberi pada Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Iaitu yang menjaga Menteri Haiwan Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar. Beliau dilantik sebagai senator. Dia tidak berparti. Memang sesuailah jawatan itu. Kalau bagi pada parti nanti orang kata parti itu begini, parti itu begini. Yang ini satu orang yang di luar kepartian. Dijemput, diundang, mentadbir hal ehwal agama Islam. Dan juga saya nampak kalau Menteri Agama dia tak kata agama Islam, mestinya kepelbagaian agama.
Ya, Datuk, Dr. Naim, negara kita ni ada macam-macam agama. Perlu dilihat sensitiviti kaum agar kita tidak terjebak dalam permasalahan agama ini, nanti berantakan jadinya. Untuk Menteri Belia, kita bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi pada Hannah Yoh, laksanakanlah. Sebab selama ini Hannah banyaklah dia ahli parlimen dah serabut orang kota bagaimana untuk menyantuni masalah anak-anak muda kita yang sekarang di kota yang banyak menjadi pemandu Grab, pengantar makanan. Tangani mereka sekarang ini, dan mereka adalah sebahagian besar daripada pengundi untuk masa akan datang. 50% akan datang adalah pengundi datang daripada anak-anak muda. Jadi Hannah Yoh mempunyai tanggungjawab besar. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Dr. Zaliha Mustafa ni mungkin saya tak tahu. Dia ni memang orangnya yang mementingkan kesihatan. Kalau bermesyuarat apa semua, dia tak suka orang isap rokok. Anti-smoking doktor. Jadi jangan cuma satu je kita minta. Janganlah buat dasar-dasar yang mengarut macam mana yang dilakukan oleh mantan Menteri Kesihatan dulu. Tak boleh beli rokok ni, tak boleh. Tak usah. Memang kita tahu Dr. Zaliha ni dia memang concern pasal kesihatan. Mudah-mudahan kali ini kalau pembelian, cuma kita minta agar Dr. Zaliha Mustafa dapat melihat, mengkaji bagaimana rakyat boleh mendapat bekalan ubat-ubatan. Pertama sekali, santunilah bagaimana yang pernah diwujudkan oleh Datuk Seri Najib dahulu, iaitu Klinik Satu Malaysia. Saya amat mengharapkan benda yang baik yang dilakukan dahulu tu kembalikanlah balik. Jangan dilihat ini untuk mempopularkan Datuk Seri Najib, tidak. Kalau idea itu baik, laksanakanlah. Saya nampak dari segi pelantikan menteri-menteri dalam kementerian kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, beliau tidak meletakkan kepentingan kepartian. Sebab itu beliau mengatakan bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Dan yang paling penting, saya mengulangi, untuk menangani derita rakyat. Jadi dulu kita sudah mempunyai Klinik Satu Malaysia. Banyak doktor-doktor. Ini Dr. Zaliha Mustafa. Saya yakin anda juga mengetahui deritanya para doktor kita yang terpaksa tak ada kerja, yang memboikot, ada yang masih lagi doktor bertaraf sementara, akhirnya keluar dari pusat pengajian tinggi, tak ada bidang pekerjaan. Dr. Zaliha Mustafa, anda mempunyai tanggungjawab bukan sikit. Kesihatan rakyat di tangan anda. Para doktor, Pak, saya minta kalau boleh, belalah kehidupan para doktor. Memang kita sekarang ni mempunyai ramai jururawat yang layak berkelayakan. Sebab kita ada institut pengajian tinggi yang khusus dalam bidang kejururawatan. Tapi doktor-doktor, jururawat banyak telah pun mendapat pekerjaan di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Tetapi para doktor, jangan lupa, ada doktor yang mogok. Belalah kehidupan para doktor yang terhimpit dahulu. Di saat negara kita mengalami PKP dan sebagainya, tenaga mereka diperlukan. Tapi bila sampai waktunya, seolah-olah mereka dilupakan. Dr. Zaliha Mustafa, anda bertanggungjawab. Pada pertama sekali, soal untung nasib para doktor dan mereka yang keluar daripada pusat pengajian tinggi. Yang kedua, yang paling penting, bekalan ubat-ubatan sekarang ini tengah naiknya. Bagaimana Panadol pun susah nak dapat. Saya sampai ada teman-teman yang menghantar kiriman daripada Sarawak, hantar kat saya. Sebab mungkin Panadol tu ada di Sarawak, hantar ke rumah saya kerana dia kesian kat saya. Dia tengok muka macam mana, muka orang pening gamaknya. Ada bekalan. Terima kasih sahabat yang menghantar kiriman ubat-ubatan kepada saya. Ini gambarannya. Dr. Zaliha pertama sekali tangani masalah farmasi. Harga barangan farmasi ataupun ubat-ubatan terlalu tinggi, dan sehinggakan hospital kerajaan pun tidak macam dulu. Saya teringat dalam Perhimpunan Agung UMNO dulu. Perhimpunan Agung UMNO dulu, waktu UMNO Barisan Nasional mentadbir negara ini, iaitu salah seorang wakil dari Negeri Sembilan, dia kata dekat India sana tu, bila orang tu sakit, nak bagi ubat, mereka terpaksa keluar. Minta juga doktor daripada nurse tolak dia keluar. Tapi di Malaysia ni dulu saya dulu bila orang sakit, bila dia keluar dari hospital, dia diburu oleh nurse. Kenapa? Kena nak bagi bekalan ubat.
Begitulah hebatnya kita dahulu. Cubalah wujudkan kembali agar rakyat yang sakit dapat ubatan yang seadanya. Dr. Zaleha, kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri menjaga haiwan Sabah dan Sarawak, itu Sarawak Al-Mizan Muhammad. Ini orang yang baik, saya tahu. Santuni masalah 163. Yang ini yang dibangkitkan oleh warga Sabah dan Sarawak yang telah pun disalahartikan. Saudara, Datuk Haji Muhammad Naim ni, kemudian Menteri Sumber Manusia, Siva Kumar, itu ahli parlimen daripada Batu Gajah, dulu menggantikan tempat Sarabanan. Pastikan tidak lagi adanya kartel-kartel perhambaan manusia. Saya katakan perhambaan manusia. Banyak dulu bila orang bertanya dengan saya kata ini perniagaan hamba abdi. Hentikan persoalan ini, saudara. Tapi yang paling penting saya melihat Menteri Komunikasi, saudara. Menteri Komunikasi, saudara Fahmi Fadzil, anda mempunyai tugas dan tanggungjawab dipikul di bawah anda untuk menerangkan pada warga tentang dasar kerajaan. Setiap kali bila kita ada mesyuarat kabinet, dasar kerajaan hendak diterangkan. Dan paling penting, segerakanlah ditangani permasalahan salah anggapan warga di Sabah dan Sarawak berhubung dengan perjanjian 163. Ini saudara Fahmi Fadzil, lantiklah orang-orang yang bertepatan. Jangan pula anda mengongkong pula. Ini sekarang ni dunia tanpa sempadan. Kebebasan rakyat untuk berbicara. Saudara Fahmi, anda duduk di lembah pantai, berhampiran juga tempat anda tu dengan Angkasa Puri, berhampiran juga dengan stesen TV3, dekat-dekat di situ. Tanganilah komunikasi negara. Kalau boleh buka-buka lah juga fail 5G tu. Bagaimana 5G ni masih lagi tak terselenggara lagi. Wang negara dibelanjakan berbilion ringgit, dan kita sudah pun melalui fasa-fasa yang terpenting. Jadi saya melihat, saudara, bahawa keseluruhan kementerian-kementerian yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kementerian-kementerian yang bertepatan dengan janji untuk menangani derita rakyat. Jadi bagi saya, sebab itu beliau memegang Kementerian Keuangan. Bukanlah masanya sekarang. Rakyat negara kita ni bukan peminta sedekah. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda perlu faham, rakyat negara kita ini bukan peminta sedekah. Kami mahu supaya diwujudkan peluang untuk perniagaan, peluang untuk kami mencari kehidupan, bukan minta sedekah. Jadi kena dipulihkan ekonomi yang begitu tersasar selama kita berada daripada kerajaan yang lalu, di mana Datuk Seri juga berada dalam kerajaan itu Pakatan Harapan yang lalu. Benar, kita faham Datuk Seri tidak dapat melaksanakan sebarang agenda, kerana waktu itu bukanlah kuasa itu berada di tangan Datuk Seri. Tapi sekarang Datuk Seri sudah mentadbir. Paculah negara kita ini, anggaplah ini sebagai sebuah bahtera yang harus dilayari dengan semangat. Dan saya mengharapkan agar setiap menteri-menteri yang ada dalam kabinet yang amat berhormat dan Perdana Menteri kali ini, mereka harus menjadi juragan-juragan yang tidak sekadar boleh mudah mabuk laut. Saya juga teringat kenyataan Datuk Seri Anwar bila dia bercakap dengan Kementerian Kerajaan, tidak ada lagi tender-tender. Saudara Effendi Muhammad kena kencing awal. Di mana yang kena kencing tu? Di mana? Saya selalu mengatakan di mana. Jangan saudara, saya mengingatkan pada teman-teman, kita berbicara, sama malam kita akan berbicara, saudara. Saya tidak akan lari daripada usaha saya untuk memberi pencerahan, penerangan, perkembangan dari masa ke semasa. Kita akan bertemu. Kalau saudara rasa ada tidak baik, saudara Effendi Muhammad Zahid Dasuci, tak ada apa masalahnya, dia akan meneruskan pembicaraannya. Apa hal saudara ni benci pada orang tak ada pasal? Kenapa kita melihat orang ni negatif? Saya cakap terus terang, saudara, sepanjang Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di luar UMNO, saya tidak mencaci beliau macam-macam orang kata. Saya melihat paling tidak pun beliau pernah jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO. Dan sekarang ni tiba-tiba kita nak caci orang tu begini. Berhentilah kita daripada mencaci pemimpin kita. Ingat, saudara, ingat bahawa jangan sesekali kita merendah-rendahkan martabat pemimpin kita. Soal kalau mereka ada kes di mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Saudara, saya tidak mahu berhasrat untuk membela. Tetapi apapun dalam keadaan sekarang ni, kita harus menyantuni
Muafakat ini, perpaduan dikukuhkan. Negara diibaratkan sebagai sebuah kapal, sebuah bahtera yang sedang berjalan di hadapan kita, penuh dengan onak duri cabaran. Saya dah cakap terus terang lagi saya, angin cabaran, tsunami ekonomi dunia sedang hampir mengetuk pintu negara. Kalau kita izinkan perbalahan, izinkan perpecahan, kita mahu orang mengadu domba semata-mata untuk mencari kuasa dan sebagainya, mementingkan diri sendiri, akhirnya negara terjebak dalam masalah. Hindari sebab begitu, kita bantu semua pimpinan yang ada. Saya nampak sekarang ni, saya berlapang dada mengucapkan tahniah kepada menteri-menteri yang yang diangkat sebagai dalam kabinet kerajaan perpaduan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.